Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Buat seluruh rakan-rakan yang mungkin dapat meluangkan masa 1 jam untuk alam untuk minggu ini, insya-Allah. Bila mana kita bicara hari ini dalam konteks alam, dalam konteks environment ataupun climate change, hari ini mungkin juga ramai tertanya-tanya tentang isu climate change dari perspektif undang-undang, daripada legal perspektif. Sejauh mana undang-undang di Malaysia ini sebenarnya kuat ataupun berperanan untuk menangani isu perubahan iklim dan juga alam sekitar. Jadi untuk siri 1 jam untuk alam untuk minggu ini, untuk siri yang ketiga, Angkatan Belit Islam Malaysia ABIM bersama juga dengan Malaysia Interface Climate Change Network MICCN hari ini membawakan khas seorang peguam, seorang ahli komiti jawatankuasa Kaunsil untuk Climate Change dan Environment. Dia juga seorang pakar dalam bidang undang-undang alam sekitar untuk bersama dengan kita memberi pencerahan dari sudut isu undang-undang dalam negara sejauh mana ia berperanan untuk menangani isu perubahan iklim dan juga alam sekitar. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk membaca sedikit latar ataupun background uh, speaker kita ataupun pembicara kita pada petang ini. Nama beliau ialah Tuan Kiu Jia Yao. Beliau merupakan seorang rakan kongsi di legal firm Q&Co dan juga telah diterima untuk menjadi peguam bela dan peguam cara pada tahun 2004. Hari ini beliau juga menjadi timbalan pengerusi bersama untuk Council Environment and Climate Change Committee, yang mana satu jawatankuasa yang bertindak untuk menasihati dan juga mewakili Council dalam perkara-perkara berkaitan dengan alam sekitar dan juga climate change. Beliau juga merupakan anggota sekretariat kepada All Parties Parliamentary Group APPGM untuk bidang Sustainable Development Goal SDG yang ditubuhkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker Tan Sri Ma'arif, bekas speaker, untuk membantu Malaysia untuk mencapai sasaran SDG pada tahun 2030 di Malaysia. Dan beliau juga merupakan advisor board untuk Rally International Kuala Lumpur, iaitu program SDG untuk yang dipimpin oleh beliau. Dalam masa yang sama, beliau juga memperoleh master dalam bidang environmental law di SOAS University of London. Selamat datang Mr. Q. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk memberi pencerahan tentang isu alam sekitar dari perspektif perundangan dalam negara. Selamat petang rakan-rakan dan terima kasih Fazal atas jemputan ke panel ini. Mungkin kalau kita sebut tentang isu undang-undang dan alam sekitar, mungkin kalau kita lihat secara literal, mungkin tidak disebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Contohnya bila sebut tentang Fundamental Liberties, artikel 5 Perlembagaan Persekutuan dia tak sebut tentang environment. Tapi mungkin sebelum tu saya nak quote satu kes Court of Appeal dalam kes Tan Teck Seng yang di salah seorang hakimnya ialah Gopal Sri Ram. Dia menceritakan tentang tafsiran liberal tentang artikel 5 Federal Constitution yang juga disebut bahawa it incorporates all those facets that are an integral part of life itself and those matters which go to form the quality of life. Yang diberikan contoh, the right to seek lawful and gainful employment, the right to live in a healthy and pollution-free environment. Ini penting bila mana Hakim Court of Appeal dia memberi tafsiran bahawa perkara 5 Perlembagaan Persekutuan tentang hak asasi itu antaranya termasuk bebas daripada pollution ataupun pollution free environment. Jadi setidak-tidaknya ada disebut tafsiran undang-undang berkaitan, tetapi tidak dinyatakan secara bertulis dalam perlembagaan kita tentang hak untuk mendapatkan environment ataupun alam sekitar persekitaran yang jauh lebih baik. Baik, untuk lontaran awal 1 jam yang kita ada, mungkin saya minta lontaran awal daripada Tuan berkaitan dengan isu perubahan iklim di Malaysia dan pandangan serta gerak kerja bagi pihak Council ataupun Majlis Peguam dalam isu-isu menangani kempen-kempen perubahan iklim ini. Baiklah. I think cuma nak respon sikit on kes yang dipetik tadi Tan Teck Seng tu. I think tepat sekali saudara Faizal bacakan tadi judgement dari oleh Datuk Seri Gopal Sri Ram dalam kes tersebut. Dan
kes itu walaupun dah agak lama ya, tetapi prinsip itu dan pentafsiran yang diberikan kepada artikel 5 Federal Constitution tu telah diulangi oleh Chief Justice of Malaysia, itu top judge negara kita ya, yang terdahulu Tan Sri Richard Malanjum, dan juga Chief Justice sekarang Tengku Maimun juga ya, dalam banyak speeches dan yang diberi ya, mereka telah berulang kali menekankan bahawa adanya tersirat dalam Federal Constitution kita ini asas untuk environmental rights ya. Maksudnya kita bukan sahaja berhak untuk hidup ya, merely hidup saja, tetapi untuk berhak untuk mempunyai alam sekitar yang sihat dan bersih, yang penting, yang asas untuk kehidupan yang lebih baik ya, for the better life ya. So itu environmental right yang saya akan go back to, sebab itu macam satu foundation stone kan, untuk kalau kita cakap dari segi undang-undang ya. So my comments untuk tentang climate change dalam konteks negara Malaysia, I think kita masih satu negara yang developing in the sense dari segi kemajuan ekonomi kita masih perlu develop lagi, dan juga dari segi sistem dan pentadbiran, dan dari segi masyarakat kita masih juga bertumbuh dan juga growing ya, dan kita perlukan institusi-institusi yang penting. Jadi kita masih bergelut dengan isu-isu alam sekitar yang basic kan, macam isu dengan sungai yang asyik di polluted oleh kilang-kilang, asyik ada dengan poaching binatang liar dalam hutan, asyik ada pembalakan yang haram yang berlaku, ataupun pembalakan yang halal tetapi yang tidak sustainable ya, yang dikhawatiri tidak sustainable. So di bahagian basic itu pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah penting, dan at a lebih advanced level kita, dan pada masa yang sama juga kita mesti sedar dan sedia untuk ancaman-ancaman perubahan iklim. So ini semua urgent ya, dan kita tidak ada masa untuk kata kita developing country, kita mesti ekonomi mesti didahulukan, bila kita ada duit baru kita bolehlah preserve kita punya environment ya, kita boleh memulihkan kita punya environment. Ini mindset yang lama dan mindset yang satu mitos ya, yang kita harus asingkan daripada minda kita. Jangan fikirkan yang alam sekitar ni sesuatu macam komoditi, boleh tukar-tukar kan. Kita kosong kita tebangkan hutan sini, sana kita adakan new forest reserve di sana. Bukan macam tu. It's more like kalau kita fikirkan tentang kita bunuhlah nenek ini, lepas tu tukar dengan nenek you, boleh tak? Tak boleh ya. Dia bukan komoditi, dia bukan transaksi. Sebab setiap ekosistem tu dia unik, dia ada tempat dia, dia ada peranan dia kepada dia, satu web ya. So tak boleh tukar-tukar ya. Tak boleh kata kita tebang dulu dan kita pollute dulu untuk buat apa yang kita nak. Lepas tu generasi yang depan yang fikirkan penyelesaiannya ya. Asalkan kita bagi dia orang duit dan kemakmuran kebendaan kan. So I think that is a problematic punya belief. So dari segi undang-undang terlalu banyak ruang untuk diperbaikkan, dan dari segi perubahan iklim kami belum ada undang-undang yang spesifik untuk menangani masalah perubahan iklim yang bakal kami hadapi dan tengah kami hadapi actually ya. Sebab perubahan iklim ini bukan lagi satu isu masa hadapan, tetapi masa sekarang.
So yeah, itu state of the law sekarang. Dan di pihak kami di Majlis Peguam Jawatankuasa Environment and Climate Change, kita telah menumpukan sumber yang kita ada, time yang kita ada untuk untuk support ya public participation. Yang itu saya percaya yang paling penting, sebab rakyat memainkan peranan yang sangat penting ya. Jadi awareness yang kita ada, supaya kita memainkan peranan kita dengan bertanggungjawab, dan itu akan dari bottom up ya. Sebab isu perubahan iklim ini bukannya solusinya tidak akan datang dari top down sahaja, tapi mesti ada dua arah ya, top down dan bottom up. Sebab kita kena ada banyak input yang banyak. So suatu masyarakat yang sedar ya adalah sangat penting. Ya. So dalam itu kita ada buat satu series webinar tahun lepas yang baru habis dalam bulan Disember, yang kita panggil Enviro Rights, ya, Bar Chats Enviro Rights, di mana kita cuba, it's a series of 5 webinar yang kita cuba introduce tentang environmental rights itu kepada orang awam, ya, dan juga kepada NGO dan CSO, ya, masyarakat sivil, supaya mereka boleh lebih confident dalam engaging ya tentang isu-isu ni. Baik, terima kasih. Menarik term enviro rights. Kita harus faham ya. Jadi mungkin salah satu perkara yang kita harus didik masyarakat ialah environment ni ialah hak rakyat untuk memperoleh sebuah environment yang baik, environmental right, yang harus diberikan kepada rakyat, walau siapa pun yang memimpin, walau siapa pun yang berada di atas, ia adalah hak. Ini bukannya satu kurnia, tapi ialah hak yang wajib diberikan kepada rakyat, seluruh rakyat dalam negara kita. Baik, mungkin juga saya nak tanya tentang persoalan yang banyak kali orang tanya, bila sebut tentang isu alam sekitar, pasti orang akan tanya tentang Environmental Quality Act ataupun Akta Kualiti Alam Sekeliling tahun 1974. Dan ramai yang berpandangan bahawa akta tersebut sudah lama tidak dipinda, provision undang-undangnya mungkin agak lapuk, dan seolah-olah sebagai kesimpulannya seolah-olah tidak boleh menangani isu-isu perubahan iklim buat hari ini. Jadi mungkin mohon pandangan Tuan sebagai peguam dan juga mewakili Bar Kaunsil dalam isu Environmental Quality Act 1974 ni. Ya, memang Environmental Quality Act ini 1974 dia adalah tunjang, the backbone kepada undang-undang untuk memelihara alam sekitar kita. Masa itu dipanggil alam sekeliling ya, under the Act. So that is to the backbone, dan dia dalam so the drafting of akta tersebut, dia digubal dengan pandangan, perspektif dan apa pemahaman yang ada pada masa tersebut ya. So sekarang kita sudah fast forward 44 decade dan apa yang kita tahu dan faham tentang alam sekitar, tentang hubungan antara aktiviti-aktiviti manusia atas alam sekitar ni, dan juga tentang apakah efek sebagai contoh carbon dioksida dan emission yang seperti itu mempunyai efek atas iklim kita dan kepada biodiversity dan sebagainya. Ya, so kita sekarang kita tahu tentang lebih banyak tentang isu ini, dan oleh itu perubahan yang penting ya, tetapi perubahan yang sangat saya maksudkan yang diperlukan bukannya sekadar nak kita beratkan hukuman, penjara tu lama sikit, bukan saja macam itu, tetapi lebih profound ya, paradigm shift yang perlukan ya, satu konsep dari segi falsafah ya, kita perlu diperiksa sekali lagi, dan adanya usaha untuk membuat demikian
kalau tak silap saya sejak 2018 ya, untuk menggubalkan suatu akta yang baru untuk menggantikan EQA ini. Dan pada masa itu akta baru ini dicadangkan, dinamakan Environmental Protection Act. Ya, jadi nama dia actually mencerminkan suatu change in philosophy, drafting philosophy, di mana kita shift dari EQA itu, under EQA approach dia ialah kita boleh mencemarkan tetapi kita kurangkan pencemaran itu, ya. Jadi ada schedule, ada jadual-jadual di mana jumlah ini adalah diterima dan sebagainya, ya. So kita boleh cemar sedikit, ya. Tetapi Jabatan Alam Sekitar yang akan kawal, ya. So itu yang cara yang lama, dan kita dari Sungai Kim Kim, satu kes yang bagus, dan satu kes yang bukan unik, ya, tapi satu kes yang bagus untuk menunjukkan bahawa pendekatan macam itu adalah sangat bermasalah, ya, di mana sungai tersebut lebih daripada 200 kilang-kilang di sana telah mencemarkan. Kita tak tahu siapalah, tetapi bila kita test kualiti air dalam Sungai Kim Kim tu, dia macam satu cocktail bahan-bahan pencemaran, apa-apa pun ada dalam, ya. Dan bila kita start to look at menyiasat, banyak sungai di negara ini yang macam itu, ya. Di peringkat yang tak ada life form yang boleh survive dalam sungai itu, sungai yang mati, ya. So everyone perlu think sikit, itu ini konsep yang lama, ya. So paradigm yang baru under ini akta yang dicadangkan masa itu ialah untuk protection. Jadi kita jangan cemar, right? So kita protect, dan apa yang nak dibuat itu kita akan check whether it's okay atau tidak okay. So ini suatu shift. Tapi itu apa yang saya cakap itu, paradigm shift ini dinyatakan dalam dasar gubalannya, ya. Tetapi dalam draft itu ada draft yang telah dikongsikan dengan orang awam, dan public consultation telah diadakan, ya. Dan di pihak kami ada mengambil take part in this public consultation, dan kami ada memberi feedback kami kepada draft tersebut, ya. So masa itu, so saya tak tahu sama ada komen-komen tersebut masih relevan ke tidak, sebab kita tak tahu apakah status usaha-usaha untuk menggubalkan akta yang baru dalam keadaan sekarang lah, sebab kita dah tukar government beberapa kali, ya, dua kali, ya, since the last time. So buat masa sini sekarang saya tak tahu apa status dia, tetapi pada masa itu kami ada beri komen bahawa dalam draft tersebut ianya mindset dia masih tidak melambangkan apakah this protection yang ada, dan juga prinsip yang utama yang dinyatakan dalam dasar penggubalan, iaitu precautionary principle, ya. Ini satu prinsip yang sudah established, ya, sudah established dan diterima di tahap United Nations dan semua banyak negara, ya. Di mana basically itu satu pendekatan di mana kalau kita tidak pasti tentang kesan sepenuhnya sesuatu aktiviti, dan lebih baik jangan buat, ya. That's the precautionary principle. So pendekatan itu berlainan daripada katakan suatu pendekatan di mana, oh, you nak stop saya daripada buat aktiviti ni, awaklah buktikan dia membawa bahaya ni, awaklah yang buktikan. So bukan macam tu. So precautionary principle maksud kalau kita tidak pasti, kalau dari segi sains kita tidak pasti tentang full effect dia, kita jangan buat. So tapi precautionary principle tu walaupun dinyatakan dengan jelas dalam dasar penggubalan, dia tidak
ada pun dalam the draft of the bill. So at that time kita ada komen lah, itu salah satu komen yang kita ada. Komen yang lain ialah tentang kekurangan kebolehan untuk orang awam untuk mengambil bahagian dalam memberi feedback dari banyak segi, dari segi enforcement, pelaksanaan undang-undang, dari segi feedback dari segi katakan perancangan yang dicadangkan, kita kena adanya suatu framework untuk facilitate penglibatan orang awam. Jadi yang paling penting katakan information itu maklumat kena dikongsikan, perlu ada didedahkan dan didedahkan pada masa yang sesuai, bukannya dalam masa yang sangat singkat, dalam cara yang sangat menyusahkan orang, sebagainya. So prinsip-prinsip macam itu kita ada feedback lah on the new Environmental Protection Act. Tetapi tak ada, we don't have that sekarang. So apa yang laku sekarang is still the EQA yang kita gunakan, So I hope ini sesuatu yang priority actually, kan. So saya harap the effort untuk kita continue dengan usaha-usaha ini akan kembali lagi, Baik, terima kasih atas pencerahan untuk makluman penonton. Seperti mana yang juga yang kita bincangkan tentang pindaan Environmental Quality Act ataupun Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Menteri Mastek waktu itu, Menteri Alam Sekitar dan juga Tenaga Air dan sebagainya, YB Yobin telah memulakan langkah untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling ataupun Environmental Quality Act. Dan juga seperti mana yang disebut oleh pembicara kita, memang kita tak nafikan dalam Environmental Quality Act itu dia bukan isu tentang melarang orang membuang pencemaran, tetapi ia adalah lebih kepada untuk melimitkan ataupun menghadkan pencemaran. Dalam arti kata lain, you are allowed to pollute, but you have to follow the certain regulation. Maksudnya awak dibenarkan untuk mencemarkan sungai, awak dibenarkan untuk membina kilang, tetapi dengan peraturan-peraturan tertentu. Dia ada jadual di belakang. Jadi ini juga yang disebut oleh pembicara pada zaman Pakatan Harapan. YB Yobin cuba untuk menukar paradigm pemikiran daripada membenarkan dengan had tertentu lebih kepada precautionary. Maksudnya untuk tidak membenarkan secara langsung dan akan dibuat penelitian terlebih dahulu. Kenapa? Kerana ini yang kita sebut tanpa paradigm shift ini, akhirnya berlakulah kita lihat pencemaran sungai, sungai Kim-Kim. Malah kita juga melihat bahawa ini berlaku juga di Selangor, pencemaran sungai yang menyebabkan seluruh rakyat Malaysia, khususnya rakyat Selangor, mengalami masalah. Orang Selangor mengalami masalah air terpaksa ditutup kerana dicemari oleh kilang. Jadi ini yang harus diberikan prioriti. Tapi malangnya kita pun tidak tahu apakah status pindaan Environmental Quality Act yang telah dimulakan. Jadi kita mengharapkan ada progressive action daripada kerajaan semasa untuk meneruskan apa yang baik dibuat oleh kerajaan yang lalu. Baik, mungkin juga saya terus ke soalan yang berikutnya. Mungkin juga ada berkaitan dengan isu perundangan tentang isu redundancy ataupun pertindihan bidang kuasa antara federal dan state. Kita tahu kalau Malaysia adalah merupakan kerajaan persekutuan, yang mana memang sudah ada jadual dalam perlembagaan persekutuan pun ada jadual-jadual bidang kuasa negeri dan juga bidang kuasa pusat ataupun federal. Yang mana adakah mungkin dari perspektif undang-undang ia menghalang kerajaan, contohnya kalau sekiranya kerajaan persekutuan ingin menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar, adakah ianya berhadapan dengan masalah disebabkan berlakunya pertindihan bidang kuasa? Sebagai contoh, isu tanah, galian, bauxite contohnya, ia dilihat sebagai bidang kuasa negeri. Negeri yang berkuasa untuk mendebang balak, negeri berkuasa untuk mengorek galian tanah dan sebagainya. Jadi seolah-olah kerajaan persekutuan ini tidak ada kuasa. Jadi mungkin juga mohon pandangan Tuan juga dari segi undang-undang, adakah
perlu diselaraskan, ataupun sebenarnya ada undang-undang yang membenarkan untuk kerajaan persekutuan untuk masuk campur dalam bidang tertentu bagi memelihara alam sekitar? So Faizal, isu dikotomi bidang kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri-negeri, ini suatu isu yang amat memang membangkitkan banyak isu dari segi pelaksanaan undang-undang, dari segi keberkesanan polisi-polisi untuk memelihara alam sekitar dan juga untuk menangani masalah-masalah yang besar seperti perubahan iklim. Ya, sebab di bahagian persekutuan kita, mereka boleh buat polisi yang cantik-cantik, tetapi macam mana nak laksanakan? Dan asalkan kalau you tidak dapat melaksanakan tujuan ataupun rancangan anda di peringkat lokal, maka tidak ada kesan, tak ada impact. Ya, itu yang penting, especially kalau kita cakap tentang perubahan iklim. Perubahan iklim ini biasanya kita fikir that this is, sebab perubahan iklim ini siapa yang cakap? UN yang cakap banyak. So kita ingat ini global problem. So UN lah yang selesaikan. Tetapi dah berapa dekad ya kita ada COP meeting semua di bawah UNFCCC semua ya. Tetapi asalkan kita tak ada traction on the ground ya. Kalau tayar tu tak sentuh jalan, nothing will happen ya, sebab emission tu kena kurang. So macam mana? Emission tu dari mana? Ya, bukan dari kerajaan. Ya, emission itu di setiap peringkat kita kena kurangkan. Dan kenapa ada intensity emission ini? Kerana consumption yang tinggi, ya. Kerana pattern production yang kita ada, ya, yang tidak lestari, ya, yang linear production katakan, yang bukannya circular for example, ya, yang sangat membazir sumber-sumber for example, dan kita menggunakan sumber tenaga yang tidak lestari, ya, for example. So keengganan untuk bertukar kepada sumber tenaga yang lebih renewable dan lebih impactnya kurang, ya. So macam mana semua ini? So kita penting untuk ada policy dari atas, sebab dari atas kita boleh lihat jauh, kita boleh selaraskan, tetapi di bawah awak perlu kerjasama. So isu dikotomi antara negeri dan persekutuan ini memang telah lama menjadi suatu obstacle, ya, untuk semua pihak. So yang pentingnya ialah kesedaran, ya, sebab kalau kita nak bincangkan untuk macam mana nak atasi isu bidang kuasa ni, kalau kita cuma look at pergelutan tentang bidang kuasa ni, kita nak ambil dari negeri-negeri ke sebagai satu penyelesaian, itu satu perspektif yang narrow, ya, yang sangat what do you call it, terlalu narrow dan terlalu kecil, ya. Sebab kita lupa yang kita semua ni di kapal yang sama, ya, kita di planet yang sama. Jadi apa yang kita nak buat ni, kita nak memelihara alam sekitar, kita nak menangani isu perubahan iklim, semua ini di luar, ini tidak, perkara-perkara ini dia tidak mengenali batasan bidang kuasa kita, ya. Jadi kita solution yang kita ada, yang kita cuba nak cari ni, yang perlukan mesti solution dari local tetapi yang align dengan yang global, sebab problem yang kita ada adalah problem yang global. So kalau kita approach untuk nak cari penyelesaian dari segi local sahaja, then solution ini asyik tidak akan memadai, ya. So perspektif itu yang penting, ya. Maksudnya dari segi undang-undang kita mesti align matlamat kita. Sebenarnya matlamat adalah sama, ya. Ianya bukannya di mana kalau awak menang saya kalah, ya. Bukan macam itu. So kita kena
broaden kita punya horizon tentang isu federal and state. Ya, sebab federal and state ini walaupun macam saya bercakap tentang isu ini seolah-olah ia satu masalah, ya, tetapi ini adalah sejarah kita, ya. This is where we come from. So kita terima, ya, kita harus terima. That is our story, ya. Kita ada our sultanage, kita ada history kita ada sejarah macam mana Semenanjung terjadi, Straits Melaka dan sebagainya. Itu history heritage kita, ya. Tetapi moving forward, ya, solution yang kita nak tu, kita kena look past yang insecurity ni, ya. Perasaan-perasaan macam kalau saya menjemput pihak persekutuan untuk masuk ke negeri untuk membincangkan cara kita nak menggunakan sumber-sumber alam semula. Jadi kita macam tanah kita, hutan kita, air kita, dan kita akan hilang kuasa. I think this is a very narrow perspective, ya. Sebab tetapi narrow dan juga short term, ya. Pandangan yang sangat singkat. So ini satu masalah, ya. So tapi dari segi sistem, ya, kalau kita lihat dari segi sistem kita, itu cara kita melantik pemimpin-pemimpin kita, ya. So mereka di bawah peraturan politik tu, mereka jangka masa yang mereka lihat tu pendek, ya. Pendek kalau dikatakan dari segi environmental issue, 4 tahun 5 tahun ni pendek. So short term punya policy, kebiasaannya, tendensinya akan ialah untuk short term punya policy. Jadi sebab itu yang dimula perbincangan kita, saya kata adalah penting bahawa kita orang public, ya, dari masyarakat kita harus sedar tentang peranan kita, ya. So kalau kita rasa sesuatu polisi itu, kalau sesuatu undang-undang itu adalah dari to short term, ya, dan kita harus cadangkan, kita harus push untuk penyelesaian ataupun pendekatan yang lebih long term, ya. Itu yang sangat penting. So kita yang kena start, ya, untuk mempertingkatkan kesedaran kita, pemahaman kita tentang perkara-perkara ini. Dan oleh itu memang macam sesi macam ini 1 jam untuk alam is betapa pentingnya, ya. So saya nak tanya kepada Abim kerana telah membuat rancangan-rancangan macam ini, acara-acara macam ini. I think this is great. Ya, ini penting, ya. So public, sebab public yang mempunyai peranan untuk align-kan, ya, polisi-polisi ataupun undang-undang yang tak ada ataupun yang tidak sesuai. So balik kepada soalan ni, I think, ya, challenge ini adalah memang ada. Saya tidak berasa bahawa batasan antara persekutuan dan negeri ini akan hilang. Jadi kita kena work around it, ya, dan kita work around it dengan adanya satu approach di mana we are all on the same boat, dan kita mesti memperluaskan tentang solution yang ada. So but we can talk more about it. Tetapi sekarang the issue-nya, I think Environmental Protection Act ini masih perlu has to come out. Lepas tu yang akta, the next act yang kita perlu ialah Akta Perubahan Iklim, ya, suatu undang-undang untuk menangani this issue. Just like we have akta temporary measures untuk COVID-19 ni, ya, kita perlu juga sudah overdue, ya, suatu undang-undang untuk climate change. Ini sangat penting. Dan juga of course together with the akta tu perlu ada policy lah untuk climate change, ya. Itu sangat penting, overdue. Baik, terima kasih. Jadi bila mana kita nak jawab isu dikotomi, ya, dua undang-undang. Jadi
dia timbul masalah bila mana isu inferior, rasa takut itu berlaku. Sebagai contoh, bagaimana state kalau federal cuba untuk menyelaraskan isu-isu alam sekitar, perubahan iklim ni di seluruh negeri, seolah-olah state merasakan bahawa federal ingin masuk campur dalam isu-isu ataupun mengurangkan kuasa state. Begitu juga mungkin ada di kalangan kita yang berpandangan bahawa seolah climate change ini agenda barat, agenda UN yang tidak ada kaitan dengan kita. Jadi akhirnya saya fikir bila mana sebut tentang isu pendidikan, kesedaran, rakyat Malaysia seluruh dunia harus diberikan kesedaran bahawa ini ialah isu yang kita kongsi bersama. Tak, planet ni ialah planet yang kita kongsi bersama. Bila sebut tentang banjir, bila sebut tentang bencana, ia memberi kesan kepada semua. Dia bukan memberi kesan kepada satu dua golongan, tapi semua orang akan terkesan. Melibatkan isu ekonomi, kerosakan prasarana, duit rakyat dibazirkan begitu saja untuk repair prasarana dan sebagainya kan. Baik, untuk susulan daripada isu itu juga, baru-baru ni ABIM, kami ada keluarkan kenyataan bila kami melihat bahawa isu banjir dan isu COVID-19 yang mana ada kaitan besar dengan pembalakan ataupun deforestation, sebab memang banyak kajian juga disebut bagaimana zoonotic disease, penyakit-penyakit zoonotik ini datang daripada haiwan liar yang disebabkan pembalakan juga sebenarnya, yang akhirnya secara tidak langsung menyebabkan berlakunya virus-virus yang akhirnya ada kontak dengan manusia. Dan ABIM kita dikeluarkan kenyataan bahawa sudah tiba masanya untuk kerajaan meletakkan satu moratorium dulu. Maksudnya untuk peringkat awal untuk dihadkan dulu atau untuk diberhentikan sebarang aktiviti pembalakan. Apatah lagi zaman COVID ni bagi kami pun ia bukanlah essential service. Saya tak tahu kalau mungkin kalau dia berpandangan pembalakan essential service. Waktu MCO memang rakyat perlukan pembalakan. Saya rasa tidak. Jadi sepatutnya waktu MCO ini sudah boleh diletakkan moratorium untuk dihadkan ataupun diberhentikan dulu pembalakan. Cuma tentang isu bidang kuasa state dan federal, pandangan Tuan sejauh mana ia boleh dilaksanakan secara berkesan? Sebab ABIM dalam statement kami ambil contoh di Pahang, bagaimana federal boleh mengeluarkan satu moratorium kepada negeri Pahang untuk menghentikan dulu projek bauxite sebab pencemaran alam. Jadi mungkin juga respon Tuan dari segi keberkesanan moratorium kalau ia ingin dilaksanakan. Ya, saya percaya boleh sebab masalah perubahan iklim adalah satu masalah yang urgent dan sekarang. Maksudnya salah satu cara dia manifest dia menjadi benar ialah dari segi banjir katakan ya. So ini jadi perubahan iklim ini is actually satu national security issue ya. Ini isu national security. Jadi bila national security, kalau kita rujuk balik kepada federal constitution, bidang kuasa siapa? Ya. So kalau kita duduk and sit and do nothing, cuma kita bertengkar-tengkar dan argue over bidang kuasa, then perubahan iklim punya efek dia akan semakin ekstrim dan keadaan menjadi more and more satu national issue. Yeah. So bila itu berlaku, then of course federal government can take over lah, sebab dia boleh. Tetapi kenapa kita nak tunggu macam itu sehingga peringkat itu? Dan kita cuma respond, reacting. Kita bukannya preempt. Kita tidak. Ini tidak bijak ya. So kita lebih bagus daripada itu. Ya, kita boleh. I think we can. Tetapi kita mesti, yang pentingnya kompleksiti di Malaysia ni, ada kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri, dan juga bila dikata tentang isu tanah, biasanya juga there is that issue of royalty, ya, yang mempunyai elemen yang involved. Jadi dinamik dia menjadikan rumit. Ya, so I think dari pengalaman saya di tahun lepas dalam APPGM, All Party Parliamentary Group Malaysia on SDGs, Sustainable Development Goals, saya berasa bahawa apabila kita mendekati isu sesuatu masalah itu dengan fokus pada isu,
Ya, kita fokus pada isu. So dalam kes hutan ini, so kita fokus pada wildlife, kita fokus pada ekosistem dan kawasan tadahan air. Kita fokus pada isu-isu ini. Ya, dan let semua pemegang taruh sit down and kita nak dan think about tanpa menggugat kedudukan each other, tetapi kita cuba find out solution untuk isu-isu yang kita telah identify, ya. Kita find out, kita nyatakan dan kita boleh frame problem itu. Sebab sekarang kita tak frame problem itu. Kita bila cakap climate change tu, dalam minda setiap pihak tu something else yang ada, ya. Dan bila kita macam itu dan fear itu datanglah, ya, that feeling of insecurity yang teka-teki and all this, ya. I think it is not constructive. Tapi kita fokus pada isu dan kita kata dan kita develop solusi kepada isu-isu ini, ya. So ini adalah ini I think boleh mungkin di tempat ini macam ini kita boleh pendekatan ini kita boleh dan mencari jalan kepada solusi. Jadi macam moratorium against pembalakan. Saya suka dengan how it sounds. It sounds great, ya, bagi saya. Tetapi bagi pihak kerajaan negeri, dan macam mana macam mana saya nak balance saya punya state budget, ya, kalau tak boleh balak, dan buat apa, right? Where's my funds going to come from? So dia financial issue. Jadi kalau kita kata moratorium ni, kita ban, ya, kita ban. So ini satu kalau didengar oleh dari kerajaan negeri is the threat, ya. So tapi I think, ya, I think statement oleh ABIM adalah penting as a check and balance, ya, kerana undang-undang perhutanan kita untuk pembalakan dan sebagainya, balance dia is too much on terlalu mudah untuk kita digazette, terlalu mudah untuk kita menjalankan pembalakan. I think we need to push back. So yes, tetapi what I cadangkan dari overview itu ialah kita kena sit down. Kalau kita nak cari solution, sebab of course kita push back dan kita find solution, itu penting juga. But when kita find solution itu, kita kena ada common ground. Itu yang penting. Dan common ground tu is sebab untuk the most pihak kerajaan negeri, dia cuma fikirkan the traditional way untuk revenue, ya, iaitu mining, itu bala, itu this kind of industry primary, ya. Tapi dia boleh memperluaskan kalau dia ada stakeholder lain yang beri idea, ya, di mana kalau dia boleh harness dia punya apa yang ada dalam negeri itu, ya. Dan so jangan fikir cuma arang di bawah the land, ya, ataupun bauxite under the earth yang you nak dapatkan and then tukar kepada duit. Don't just think like that. Tetapi fikirkanlah policy untuk adakan inovasi, ya, more cooperation untuk generate wealth yang lain, yang lebih sophisticated, ya. Banyak yang richness yang kita ada actually under our nose yang kita tak nampak, ya, yang kita tidak inventorize, tapi kita cuma inventorize kita punya alam semula jadi, ya, dan kita nak jualkan macam commodity. I think kita kena broaden apa yang inventory yang kita ada ini, lens yang berlainan, ya, lens yang lebih sophisticated kalau diguna, dan you boleh nampak actually awak mempunyai aset yang lebih banyak actually in your own negeri. Tapi it takes a mindset change, ya, untuk melihat possibility ini, ya, dan untuk engage dengan aset-aset ini dalam cara yang baru. Tetapi ini yang penting, ini yang kita perlu, ya. So in a way I balik to rakyat yang kena faham this one, dan so that kita boleh pilih pemimpin yang sesuai.
ya, yang mempunyai vision, ya. Kita perlukan vision untuk keluar daripada masalah-masalah ini. Kalau orang yang tak ada vision, mereka tidak possibility mereka mencari solution yang baik untuk isu-isu yang rumit ini sangat kecil, ya. Ya. Baik, terima kasih Saudara Q. Memang kita tak nafikan disebut tentang isu ini, memang kita perlukan leader yang ada vision, yang kreatif, yang tahu untuk dapatkan revenue selain daripada revenue secara tradition. Hari ini memang seperti mana juga disebut, masalah kita ialah pemimpin kita ni mungkin dia nak dapat duit yang mudah, dia terbang balak, dia buat mining, pelombongan dan sebagainya, kemudian selesai masalah. Dia bukan lagi dalam konteks untuk create business, untuk pendapatan baru negeri dan sebagainya, ataupun untuk mendapatkan income yang lebih baik untuk kerajaan. Jadi ini mindset yang harus diubah dalam konteks pemimpin. Sebab saya tertarik dalam siri yang pertama dulu bersama dengan Puan Sri Sabrina, dia pernah timbulkan persoalan. Dia kata cuba namakan negara di dunia ini yang rakyatnya kaya raya dengan pemalakan. Memang tidak ada negara di dunia ini yang buat pemalakan yang rakyatnya akan kaya raya. Tidak ada. Akhirnya kelompok tertentu saja mungkin yang akan mendapat input, yang akan mendapat income dia. Tapi akhirnya kesan besar ialah rakyat akan susah. Tadi yang kita sebut tentang climate change, penebangan hutan, menyebabkan akhirnya setiap tahun rakyat terpaksa beli barang baru, prasarana terpaksa dibaiki dengan menggunakan duit rakyat dan sebagainya. Jadi ini yang saya ingat penting, selain daripada kita mendidik rakyat, kita juga harus mendidik pemimpin supaya mereka tukar mindset, supaya tidak lagi rely kepada traditional way lah untuk mendapatkan income seperti merosakkan alam. Malah kalau kita nak sebut juga dari perspektif agama, Islam kita sebut tentang manusia ni sebagai khalifah. Kita adalah merupakan orang yang menjaga bumi. Jadi bukannya orang yang merosakkan bumi kan. Ya, Dan betul. mungkin juga dalam baki yang ada, saya nak tanya juga tentang pandangan tuan tentang isu alam sekitar, isu pembinaan kilang dan sebagainya, kaitannya dengan right to information. Sejauh mana mungkin kerajaan boleh membuat undang-undang ataupun mengadakan public consultation. Contohnya public consultation, saya ambil contoh, sebelum sesuatu kilang itu didirikan di satu tempat, maka kerajaan wajib membuat satu public consultation memastikan bahawa pemegang taruh ataupun rakyat di kawasan tersebut diberikan maklumat dan boleh memberi maklum balas sama ada bersetuju atau tidak dengan cadangan pembinaan kilang dan sebagainya. Sebab saya fikir tadi yang bila mana kita sebut tentang environmental rights, ini adalah merupakan hak asasi rakyat untuk mengetahui apa yang berlaku di sekeliling dia, kilang apa yang nak dibina dan sebagainya. Dan juga mungkin ada kaitan juga mungkin juga nanti boleh diulas sejauh mana ia boleh dilaksanakan, dan mungkin juga bagaimana pertemuan dengan mungkin ada akta rahsia rasmi Office Secret Act antara kerajaan dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kita tidak boleh mendapat maklumat yang sebenar tentang alam sekitar. Ya, right to information ialah sesuatu yang sangat asas, ya, sangat asas sebab ia bersangkut paut dengan right to participate, ya, hak orang awam, masyarakat untuk melibatkan diri, untuk mengambil bahagian dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh administration, ya, oleh kerajaan. Kerana keputusan tersebut mempunyai impact, mempunyai kesan, ya, kepada kita, dan kerana setiap orang berlainan, jadi kesan-kesan ini juga berlainan, ya. Jadi mata kita ni tak boleh nampak secara infinity, ya. So sebab itu kita mesti ada public consultation supaya kita boleh ambil data yang relevan, ya, yang kita tak nampak. So itu tujuan dia, itu is the purpose. Sebab public consultation ni mengambil kira kelemahan yang ada pada setiap orang. Tak kira siapa yang, ya, sepandai pun you tidak akan dapat memahami cara setiap orang akan kesan yang akan ditimpa oleh suatu development yang dicadangkan itu. Ya, jadi public consultation is very important untuk kita dapat lihat dari sebanyak segi yang berlainan yang boleh, ya, dalam tempoh masa yang munasabah. So itu sangat penting.
So right to information tu tadi pada mulanya saya ada cakap ya. Untuk apa? That's why right to information tu kalau kita just ada right itu tak cukup. Sebab right itu macam satu peralatan juga. It's just a tool. Ya. Jadi masyarakat kena ada stamina, ya. Perlu ada pemahaman, kesedaran untuk menggunakan peralatan itu dengan tepat, ya. Supaya dia boleh tanya soalan yang lebih bagus. Dia boleh mencantumkan isu-isu dan membuat hujahan-hujahan yang lebih jitu, ya. So akses kepada information ini penting untuk proses-proses ini. Dengan proses-proses ini dan kita boleh kumpulkan sebagai satu masyarakat, kita boleh kumpulkan pandangan-pandangan dan semua yang harus dipertimbangkan. Dan kita akan tahu sama ada kita harus teruskan atau tidak, ataupun kita tukar plan itu, ya. Now, proses ini yang penting. Dan institusi-institusi yang membolehkan proses ini dijalankan dengan selamat, konsisten, telus, efisien, efektif adalah penting. Institusi adalah penting. Ya, so kita institusi ini kerana kita tidak harus percaya bahawa dalam dunia ini ada hero dan ada villain, ya. Jangan macam itu. I think lepas kita ada pertukaran kerajaan, I think mungkin salah satu lesson yang kita boleh belajar is jangan percaya kepada just ada hero. Bila hero is in charge, kita boleh lena, kita boleh relax, kita tak ada peranan lagi sebab semua okey. Alright, kalau ada problem, hero yang kita blame, ya. Malangnya itu bukan caranya masyarakat berfungsi. Suatu masyarakat yang berfungsi ialah setiap orang memainkan peranannya as best as they can. Itu hakikatnya. So we have to play our role. Pemimpin have to play their role. Pegawai-pegawai dalam institusi they have to play their role. Yeah. So that's why memahami tanggungjawab kita di setiap peringkat ini. Ya. Orang yang di pihak swasta juga mempunyai peranan. Ya. So everyone has a role to play because ini paradigm yang baru, ya. Sebab kita harus menjadi satu masyarakat yang lebih bijak, lebih pandai, because challenge yang kita bincang ini kompleks, ya. Tapi kalau kita ada input dari setiap orang, kita ada involvement, penglibatan dari setiap orang, dan this proses yang tadi saya cakap tu, proses ini adalah akan boleh berfungsi. Maksudnya kita harus ada pergelutan yang sihat ini, ya, di mana pandangan yang berlainan, ya, pandangan yang bercanggah, ya, tentangan. Tetapi cakaplah kenapa you tentang? Apakah cadangan? Apakah solusi yang lain yang mungkin boleh, ya? Apakah possibilities yang lain? So pergelutan yang sihat ini, output dia ialah keputusan yang lebih bijak. Itu yang what we should sebagai satu masyarakat. Itulah apa yang kita aspirasi kita. So access kepada information is salah satu keystone, ya, yang foundation stone. So Principle 10, Rio Declarations 1990. Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens at the relevant level. At national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, itu mahkamah,
including redress and remedy shall be provided. Jadi ada proses untuk pergelutan ni. So first round is kita nak ada cadangan pihak swasta untuk membina kilang saiz macam ini untuk buat aktiviti ini di sini. Public consultation, first round. So lepas tu terima kasih, then we buat satu keputusan. Kalau tidak setuju, ada lagi proses. Orang yang tidak setuju, you boleh membawa kes ke mahkamah untuk mempertikaikan keputusan yang telah dibuat oleh katakan local council ke Jabatan Alam Sekitar ke, untuk sebab di society kita, di kerajaan kita diasingkan kuasa-kuasa dia, separation of powers, di mana ada kerajaan, ada parlimen dan juga ada kehakiman. Jadi bawalah kes ke so masyarakat yang aktif, yang melibatkan diri, yang hujah-hujahan dia sharp dan jitu, dia ada information, dia boleh bawa kes yang sesuai ke mahkamah yang independen untuk assess keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan, government of the day, untuk melihat sama ada keputusan yang dibuat untuk kilang-kilang ke apa ke adalah wajar, adalah telah mengambil kira perkara-perkara yang relevan dan sebagainya. Jadi proses untuk pergelutan ini haruslah lancar, haruslah sesuai untuk orang, for people basically. Itu yang penting, So this is the paradigm shift yang kita ada, harus ada, so more information is sangat penting. I think more information kita, so kan, like kalau you have bought a pair of kasut Nike kan, sekarang if you look at the side of your screen, you will see all the iklan kasut semua keluar kan. I beli dari Nike, kenapa JD Sports ada iklan di sini? Sebab mereka ambil data yang relevan untuk menjadikan apa yang mereka nak buat tu lebih berkesan. So sama juga, kita harus ambil all the data yang kita ada untuk membuat keputusan, untuk membuat approach yang lebih bijak, lebih betul. So this is very important untuk kita. Terima kasih. Jadi right to information ni dia adalah merupakan satu cara untuk kita paradigm shift ataupun untuk kita memberdaya rakyat supaya mereka ada penglibatan secara langsung dalam isu-isu alam sekitar. Jadi mungkin 1 minit lah kalau ada kesimpulan dan harapan lah daripada Tuan tentang isu alam sekitar dari prinsip undang-undang dan sebagainya. Kata-kata penonton. So untuk saya ialah kita harus buat apa yang kita boleh dalam kuasa kita, dan dalam kuasa kita sebenarnya banyak, kita bukan saja consumer, kita rakyat, kita ada hak, kita ada hak kepada alam sekitar yang sihat dan bersih, kita ada hak untuk proses pentadbiran negara yang sihat dan berfungsi. So kita boleh, so apa yang kita boleh buat ialah meningkatkan pemahaman kita tentang isu-isu. Tak payahlah jadi expert, tapi tahulah, ambil tahu, itu yang penting. Take part, kalau boleh volunteer dalam ini kumpulan-kumpulan, dan supaya soalan yang kita komen-komen yang kita ada semakin accurate dan jitu, itu yang penting untuk orang rakyat, untuk sebab kita semua manusia, so ada yang dalam pihak swasta juga fikirkan apa yang kita buat ni, keputusan yang kita buat ni, macam mana kita boleh influence agar kita boleh align dengan solution dan jangan jadi masalah, problem bagi orang di public service, yang menjunjung amanah, penting juga, so jangan allergy kepada public participation, zaman di mana orang awam yang nak melibatkan diri dianggap macam problem maker ke, orang yang terlalu banyak masa tu, I think itu obsolete, jangan, kita kena menjemput mereka untuk bagi feedback, kita nak consider tu. So ini paradigm shift yang penting, so sebab kita semuanya going for the same better life, itu satu aim yang kita nak lihat tu, jangan lihat pada horizon yang singkat dan pendek, lift our eyes kepada horizon yang lebih
jauh ya. Sebab we are only stewards untuk generasi yang di depan kan. So kita ada amanah juga yang dijunjung ya. Baik, terima kasih kepada Encik ataupun Tuan Q Wijiayau. Ayat terakhir itu penting. Kita adalah merupakan pemegang amanah untuk generasi akan datang. Jadi apa yang kita buat hari ini ialah akhirnya akan terpaksa dihadapi oleh generasi akan datang. Kalau kita merosakkan alam dan sebagainya, akhirnya generasi akan datang jugalah yang akan menghadapi masalah kesukaran susulan daripada tindakan kita. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Q Wijiayau kerana sudi bersama dengan kita seri 1 jam untuk alam, khusus untuk para pendengar dan juga khusus untuk kita bincang isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Dan insyaAllah untuk makluman para pendengar, minggu depan kita akan bersama juga dengan bekas menteri YB Yobin yang akan dimoderatorkan oleh Fatimah Az-Zahrah, Esko Alam Sekitar dan juga Ilang Agama ABIM. Kita akan bertemu dalam minggu depan pada waktu yang sama insyaAllah. Sekian, terima kasih kepada semua penonton. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara atas kesediaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.